رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ila Allah, kamu semuanya berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah itu teramat kaya lagi maha terpuji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man sesiapa yuridillahu bihi khaira, Allah kehendaki seseorang itu dengan sesuatu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka diberikan kepadanya kefahaman agama yang mendalam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kiranya pada malam ni masih kita diberi lagi kesempatan, peluang dan keizinan untuk sama-sama kita meneruskan kuliah kita, dan malam ni kita sampai kepada noktah yang ke-117 daripada kitab Hikam. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain ad-dunya wal akhirah. Katanya pengarang kita ini Al-Imam Tajuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atta'illah. Kata dia, la yakhafu alaik an taltabisa turuqu, an taltabisa turuqu alaika, wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Kata dia, tidak dikhawatirkan, la yakhaf, tidak ditakuti, tidak dibimbangi pun ke atas engkau, makna tidak dikhawatirkan padamu. Antal tabisat turuk alik, tentang silap salah jalan, tentang kebingungan jalan. Dia tak dikhawatir tentang masalah silap salah jalan yang kita lalu. Wa innama yukhaf, tetapi yang ditakutikan, yang dikhawatirkan, alaika, ke atasmu, min ghalabatil hawa, daripada ghalabatil hawa, menangnya, menguasainya hawa nafsu, alaika, ke atas akal dan imanmu. Satu daripada noktah yang agak menarik kepada kita tentang persoalan yang berkaitan dengan apa yang disebut tentang keduniaan hari ini, walaupun banyak sangat tiap-tiap hari kita lalu, tiap-tiap ketika kita melintasi mana-mana jalan, tuan-tuan sekalian, ataupun kita tak biasakan dengan jalan hak kita lalu, kita tak ada masalah, sebab dia panggil taltabisat turuq, tidak ada masalah bingung dengan jalan-jalan hak ada ni. Walau banyak jalan raya hak ada ni, kita jadi bingung kadang-kadang, tak ada masalah pun, tidak memberikan kesan yang buruk pada kita, tak ada, biasa. Cuma kalau sesak begitu, minyak ialah habis banyak, tu je. Tidak, itu saja. Penat kita mencari benda, kerana jalan tu dah keliru, minyak pun banyak habis, itu saja. Tapi hak dia bimbangnya ialah wa innama yukhafu alaik. Hak ni hak paling dibimbang. Masalah jalan sesak tak apa lagi, Tapi jikalau dia kata ghalabatil hawa,
Kalau seandainya hawa nafsu menguasai, inilah yang berat sangat. Bila hawa nafsu menguasai, kadang-kadang jalan yang kita kenal lurus pun kadang-kadang kita jadi silap salah dah. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang jalan hak lurus, kita tahu jalan tu lurus, tapi bila hawa nafsu menguasai, kita memang tersilap juga. Ini perkara yang jelas bahawa jalan untuk menuju kepada masjid, semua orang jelas. Semua orang jelas. Basyiril masya'ina ilal masajidi biturin bin nuri tam yaumul qiyamah. Kan Nabi sebut, berilah kabar gembira kepada orang yang pergi ke masjid, bahawasanya mereka akan diberikan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Ini jelas. Dan orang tak pernah sesat pun jalan ke masjid, walaupun tak guna maps, tak guna Waze, tak guna apa sekalipun, dia tak akan sesat. Dia kenal masjid kot mana, tetapi dia tak nampak masjid bila mana hawa nafsu menguasai dia. Tuan-tuan sekalian, dia boleh cari rumah orang yang dia tak pernah pergi, dia boleh cari tempat yang dia tak pernah kunjungi, dia boleh cari. Tetapi masjid hak jelas dia tak boleh sampai. Kenapa? Ghalabatil hawa, kerana hawa nafsu menguasai. Tengok dia punya statement dia, cantik statement dia, tuan-tuan sekalian. Sebab tu duduk orang yang membacakan kitab tasawuf ni, dia lebih tenang sangat jiwa dia. Kalau orang tu nak menuju Allah, memang dia akan tenang. Kecuali orang yang tidak nak menuju pada jalan Allah, maknanya tak adalah ketenangan. Dia baca apa pun tak ada, dia kena baca jalan tu jugalah, kan? Oleh itulah yang dikatakan bahawasanya bila kita sedar tentang yang sebenarnya menyebabkan kenapa kita malas, kenapa kita tak rajin, kenapa kita tak gairah untuk buat sesuatu amalan, sesuatu kebajikan, sesuatu yang ma'ruf, kerana ghalabatul hawa, kerana menguasainya hawa nafsu tadi. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ini jelas, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguh nafsu ammarah ni dia mendorong kepada benda-benda yang tidak baik. Inilah tuan-tuan sekalian. Sekarang apakah tugas, cara, kaedah yang perlu kita rungkaikan supaya orang ini akan jadi dia boleh menguasai diri dia dan dia boleh menolak tuntunan hawa nafsu dia. Cara apa, kaedah, tuan-tuan sekalian? Ini perkara yang banyak disebut. Imam Ghazali menyebut banyak dalam kitab Ihya, antaranya ialah musahabatul ulama. Tuan-tuan sekalian, betul tak? Maknanya bersahabat atau berkawan atau duduk bersama dengan apa? Dengan para ulama. Antaranya kan kalau kita duduk dengan ulama ni, maknanya banyak benda-benda yang boleh kita mengambil faedahnya dari kita duduk dengan orang-orang yang selain daripada itu. Kenapa? Kerana kalau kita duduk dengan orang-orang yang golongan-golongan para ulama, kita mendengarkan isyarahan dia, tazkirah dia, hati kita akan jadi cenderung, sikit sebanyak kita cenderung kepada yang ma'ruf. Kalau kita duduk dengan selain daripada itu, maka banyaklah tuan-tuan sekalian ranjau-ranjau yang kita akan hadapinya. Kadang-kadang kita akan hanyut, hati kita akan jadi liar, susah nak datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bila duduk dengan ulama, dia bincang soal akhirat, dia bincang soal hati yang baik, dia bincang soal amal-amal kebajikan. Ke ada ulama ajak kita main bola, ulama ajak kita pergi mancing ikan, ulama yalah kalau ada pun, tapi taklah orang panggil apa, taklah orang panggil masa yang dia ambil tu banyak sangat, kan? Ada ulama yang jogging pun ada, bukan tak ada. Ada ulama yang mancing ikan pun ada. Tapi masa-masa tertentu saja, dia tak buat benda tu secara yang berterusan sampai dia lalai dah. Tuan-tuan sekalian, ada. Kalau tengok ulama-ulama dulu, kalau tengok Syekh Bahauddin anak Syabandi ni, seorang ulama hebat zaman dulu.
suka berburu. Kebanyakan ulama-ulama dulu dia suka berburu, ya. Tuan-tuan sekalian, ini seorang guru tasawuf terkenal. Kalau kita buka lembaran kitab-kitab tasawuf, kita akan jumpa ulama hebat ni. Yang peliknya, dia bila berburu, dia bukan pergi cari rusa. Ini yang pelik dia. Dia pergi dalam hutan tu, bukan dia cari rusa cari dia. Itu pelik. Sebab tu dia pergi dalam hutan, dia solat, dia semayang sunat, dia berzikir. Lepas dia berzikir tu, elok nampak rusa tu ada je. Dia betul. Dia terus panah. Dia panah je. Dia tak pergi mengintip, tak ada. Begitu senang cara dia buru-buru. Dia tak macam orang lain. Dia pergi masuk hutan, apa aktiviti mulanya? Dia pergi solat. Dia solat, berzikir, datang rusa. Itulah ulama-ulama, tuan-tuan sekalian. Ada ulama yang suka pergi ke laut, macam-macam. Tetapi ulama ini dia tidak lara. Dia tak lara, dia tak lalai. Kenapa? Walaupun kerja dia tu kerja dunia, tapi dia habiskan dulu, dia buat dulu, dia utamakan dulu yang akhirat. Kalau kita tak tahu lah, wallahu a'lam. Ada ke pergi berburu, kita solat lautan, berzikir lautan, tak buat kot kan. Tu masa tak cukup nak berburu lah, duduk main membaca Quran lautan, mana masa cukup. Oleh demikian, maka jalan untuk menuju kepada Tuhan jelas, betul tak? Jelas. Dan cukup tuntunan dalam kitab Allah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas. Hudal lil zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Jelas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, iaitu kitab Allah. Begitulah jalan menuju Allah ni ditafsirkan, dijelaskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Semua ni ialah benda yang perlu kita ambil kerana ia pedoman dalam kehidupan. Cumanya kita kena berguru. Tak boleh kita baca sesuatu benda, satu kitab dan sebagainya, tak ada guru, dia jadi banyak masalah dalam kefahaman kita. Tuan-tuan sekalian, bukan tak boleh kita baca seorang kitab dan kita menafsirkan sendiri, bukan tak boleh. Bimbanglah, sebab persepsi kita ni kadang-kadang mungkin agak takut dia lari sikit, maka salah fahamnya kita terhadap isu-isu agama itu saja, kan? Tu. Contoh kalau kita baca hadis lah, tuan-tuan. Hadis Nabi kata, kan, dalam satu riwayatnya menyuruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan anaknya Fatimah radhiyallahu anha supaya membacakan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Selepas mana? Selepas solat. 33 selepas solat. Jadi macam mana kalau kita baca lebih? Kita baca 100, tuan-tuan sekalian. 100 subhanallah, 100 alhamdulillah, dan 100 Allahu Akbar. Macam mana? Inilah yang dikatakan satu benda yang penafsiran. Boleh ke tak boleh? Saya masa luah. Kalau orang tanya kita, masa saya luah nak baca 33 rasa macam sikit-sikit. Jadi apa nak buat lepas tu? Tak ada benda nak buat dah, kan? Orang pencin biasa banyak masa luah, kan? Masa dia orang yang kerja ni tak adalah masa luah sangat, kan? Jadi orang pencin, dia tak ada kerja nak buat dah, dia nak baca panjang. Boleh ke tak boleh? Kalau baca panjang kan salah dengan kaedah Nabi ni pula. Misalnya kata salah dengan hak Nabi ni pula. Bolehkah saya baca 100? Dah tak ada kerja dah, nak pergi warung pun awal lagi, awal lagi sangat. Jadi nak tunggu warung buka, nak tunggu kawan-kawan tunggu sana, kita panjangkan sikit. Boleh ke tak boleh? Cuba tu terfikir, bukan dari segi hukum, fikir boleh ke tak boleh kita panjangkan hak tadi. Kalau kita panjang, dia menyalahi sunnah Nabi ke? Ataupun kita macam nak tunjuk nak tunjuk nak tunjuk lebih daripada apa hak Nabi suruh, ya, tuan-tuan sekalian. Ataupun orang yang lebih masa nak baca 1000, dia kata 1000 pun rasa cepat masa, dan lagi dia kata 1000 subhanallah, 1000 alhamdulillah, 1000 Allahu Akbar.
Contohlah kita buat andaian, kalau orang tu mampu buat, adakah salah ataupun tak salah, tu saja. Kena ikut dengan tepat. Hak Nabi kata 3/3, tak boleh lebih, tak boleh kurang, kena tepat. Tu. Kalau kurang, kalau lebih, maka jadi masalah. Yang kurang pun maka tak ikut sunnah lah. Lebih ni melampau sunnah pula. Kena 33 je, cukup 33. Lepas tu berhenti doa, kemudian duduk saja. Duduk saja, tak ada apa nak buat dah. Contoh kita kata, tuan-tuan sekalian, hak kata masa yang lebih lagi, boleh panjang lagi. Hak ni kata boleh dah, walaupun lebih pun masa masih panjang, tak boleh sebut dah, cukup 33. Habis tu masa ada ni tidur balik. Tidur nak tunggu pergi warung. Hak mana hak betul sekarang, tuan-tuan? Ini bukan perkara yang dikatakan, yang melibatkan kefahaman kita. Ini bukan main-main, tuan-tuan. Bukan main-main. Kalau tuan-tuan berdepan dengan suasana macam ni, macam-macam persepsi akan keluar, macam-macam hal. Ada yang kata tak boleh kurang, ada yang kata kena tepat, tak boleh kita nak langkah Nabi kata banyak tu lah. Tak boleh nak lebih, kan? Lebih ni apa yang melampau dalam ibadat. Tak boleh, Islam tak suka melampau dalam ibadat. Nak suruh biasa-biasa saja. Dalam maksiat tak apa kok melampau. Itu contohlah, kita beri gambaran macam tu. Tu. Benda-benda yang makruh melampau tak apa. Maknanya inilah kefahaman yang akan wujud dalam soal ubudiyah tadi. Kan jalannya bersimpan siur kerana bila mana kita tak faham benda ni secara yang baik, dan guru pun tak menerang secara yang baik. Kalau ada pun yang guru yang panggil apa, orang yang tegah, tak boleh. Nabi kata itulah tak boleh dah. Ini tuan-tuan sekalian, gambaran saya nak sebut. Habis tu yang kita baca Subhanallah 33 kali itu kita bilang ke tak? Kita bilang dah, kita ikut imam je. Imamnya bilang, kita serah pada imam je bilang. Betul tak, tuan-tuan? Tapi kita baca tu lebih ke kurang, kita pun tak tahu. Imam berhenti, kita berhenti lah. Rasanya tak cukup ataupun lebih, memang berlaku, tuan-tuan sekalian. Tak akan tepatnya 33. Nah, sekarang jelaslah bahawa sepanjang yang kita buat ni, ada kalanya lebih 40 kadang-kadang. 33 tu pergi 40 atau 40 lebih, tuan-tuan sekalian. Benda-benda yang sunat ni, dia tidak ada halangan, kan? Tu maknanya benda-benda yang sunat ni, siapa-siapa yang buat, mana akan diberi ganjaran. Siapa yang tinggal, adakah berdosa? Dah, tak berdosa. Mudah ya kita mengambil hukumnya. Benda yang sunat ni kita buat, dapatlah pahalanya. Tak buat, tak ada lah. Cuma hak takdir tu hanya dipanggil limit yang dibuat tu kerana ada had dia. Ada had untuk seseorang itu, ada ukuran dia. Saya rasa cukuplah 33, saya pun sibuk ni. Dia ada had tu untuk apa? Untuk kemudahan kita. Kan kalau Nabi kata lepas sembahyang zikirlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nabi tak cerita berapa jumlah dia. Nanti kita punya fikiran pula, berat. Macam mana ni? Berapa nak baca ni? Jadi banyak lagi benda-benda yang berlaku dalam penafsiran. Bila Nabi meletakkan limit itu, bukan berartinya itu yang perlu dibaca. Tidak. Nak baca hak tu pun boleh, nak lebih pun boleh, kurang pun boleh. Tak baca pun tak apa. Kan, tuan-tuan ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Angkat bontot, bangun lah. Pergi naik balik. Tak dan nak doa dengan imam pun, tak baca pun. Hak ni macam mana hak ni? Kalau kita kira lah, hak tak baca ni macam mana pula hukumnya? Dengan hak baca lebih tadi, hak ni macam mana? Hak tak baca langsung ni. Cuba buat gambaran. Bila mana orang, ada setengah orang yang mengatakan baca lebih tak boleh, bid'ah hukumnya, melampau, baca lebih ni melampau. Hak tak baca ni kira macam mana pula?
Hak tak baca tak apalah. Sebab dia tak baca. Gitulah hukum hujah macam tu aja. Tak ada hujahnya tuan-tuan. Hujah sekarang kita nafsu saja. Nafsu. Hak sunat ni terpulanglah tuan-tuan nak buat. Nak buat tahajud 2 rakaat, buatlah. Tak nak buat, tak payah buat. Nak buat 100 rakaat tahajud, buatlah. Kalau tuan-tuan rasa larat, buatlah. Bukan dekat 8 je, 100 boleh. Kalau kita larat, buatlah. Tapi ada ke orang larat sekarang ni? Sekarang ni 100 ada orang larat. Jarang-jarang kita jumpa. Bukan jarang tuan-tuan, tak ada. Nak jumpa di mana wallahu a'lam lah, tak ada rasanya. 8 pun tak ada. 2 tu alhamdulillah lah, insya-Allah. 2 tu insya-Allah lah. Tuan-tuan maknanya jangan kita rasa bila kita nak buat hak sunat tu lebih dianggap melampau. Jangan. Sebab apa? Sebab biarlah dia buat. Sebab masa dia ada. Kan? Masa dia ada. Dia bukan ganggu orang pun, kecuali dia ganggu orang lain. Tapi dia tak ganggu orang. Bacalah, sebutlah. Sebab jalan nak menuju pada Allah ni, itulah cara dianya. Bila kita lakukan sesuatu amalan sunnah yang baik dan berterusan konsisten, maka insya-Allah akan bentuknya satu keimanan yang kuat dalam jiwa kita. Ini perkaranya tuan-tuan sekalian. Dan kata lagi, baik ketika berbuat taat atau maksiat, atau mendapat nikmat atau bala. Berbuat taat jelas, berbuat maksiat jelas, tak ada orang keliru lagi dah. Kada keliru. Innal halal bayyinun wa anal haram bayyinun. Jelas kan? Jelas, betul jelas. Tak ada yang keliru dah. Kok ada yang keliru lagi ni, maknanya dia sengaja mengelirukan diri dia saja. Dia sengaja-ngaja je, bukan apa pun. Hak maksiat tu jangan dibuat. Sebab maksiat tu memang tidak sesuai dengan kita. Cuba sebut satu maksiat yang sesuai dengan kita. Apa dia, tuan-tuan sekalian? Apa hak sesuai dengan kita? Tak ada. Bila hak Allah larang, memang dia tak secocok, tak sepadan dengan amalan kita. Percayalah tuan-tuan sekalian. Inilah perkara-perkara yang kita kata sesuatu yang perlu kita jauhi, perlu sangat-sangat kita jauhi, ya. Oleh demikian maka Nabi SAW menyebut, mana haitukum anhu fashtanibu. Awal-awal lagi, apa yang kami larang jangan, hendaklah kamu jauh. Bukan buat, fashtanibu, jauhi. Dia tak kata jangan buat, jauhi, menjauhkan diri daripada benda-benda yang dilarang. Itu bendanya kan. Tapi kadang-kadang kita susah juga tuan-tuan hidup. Zaman sekarang ni zaman yang memang zaman fitnah, zaman nak kata kegelapan belum lagi lah, tapi banyak dah kegelapan tu dah timbul kegelapan dan kesamaran yang sangat banyak. Sangat-sangat tuan-tuan ni, naklah kita mengambil daripada hak baik, iaitu yang taat pada Allah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dicakap macam tu, Nabi sebut gitu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Buat, kamu kena buat apa yang diperintah sekadar yang kau mampu. Buat juga, jangan tak buat. Itu tak tuan-tuan ya? Walaupun dengan RM1 ataupun 5 kupang, kena buat. Kenapa? Ini benda yang ma'ruf. Dan sebab itulah hadis lain menyebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, imatatul adha anit tariq. Makna jangan pandang kecil satu amalan yang mudah. Jangan pandang kecil di segi pahala dia, jangan. Apa dia amalan yang mudah? Senyum. Talqa akhak biwajhin taliq. Senyum, jumpa dengan kawan, saudara kamu, jumpa dengan saudara kamu, senyum. Boleh senyum ke tuan-tuan? Agak-agak dah bergaduh nak senyum macam mana? Tu jangan bergaduh, kena senyum lah. InsyaAllah tak ada bergaduh dah kita ni tuan-tuan. Kita dah ada 4 kerat ni saja dah, nak bergaduh buat apa kan? Tak ada. Kalau 4 kerat ni tak ada lah kita.
Hak pak kerak ni pun kita nak kacau bilau lagi. Rugilah tuan-tuan, rugi. Betul tak? Ini benda-benda yang kita kena ingat. Dekatkan jurang, dekatkan. Allah, saya kalau jumpa dengan kawan-kawan yang ada sedikit perselisihan di segi hukum-hukum, kita panggil dia. Kita panggil, Allah, jangan buat macam tu. Jangan, dia kata. Hak anta faham tu memang bagus, tak ada masalah, bagus. Enta ada hujah, cantik sangat dah. Buatlah amal, tapi jangan kita kacau bilaukan pahaman-pahaman yang sudah ada dalam masyarakat kita. Janganlah. Ruginya banyak kerja lain yang kita nak buat daripada kita duduk bincang benda-benda yang telah pun selesai. Lama dah selesai benda ni. Kenapa nak bangkitkan lagi? Betul tak tuan-tuan? Kenapa nak bangkitkan lagi? Dah lah tu, cukuplah. Cukuplah. Kenapa? Kerana kita nak tackle isu lain, isu yang berat ni. Kenapa? Kelemahan umat sekarang, kelemahan umat Islam sekarang. Kenapa? Perselisihan yang melampau sangat. Perselisihan. Tuan dan sekalian, saya kadang-kadang pelik lah. Banyak sangat benda-benda yang di setengah-setengah kawan-kawan kita lah, orang-orang ustaz-ustaz muda, kadang-kadang banyak benda-benda kan. Siapa nak mempertikaikan itu, pertikaikan ini, ya Allah, tak payah pertikai lah. Benda yang dah ada ni kita teruskan dulu. Mudah-mudahan orang-orang yang kita rasa dia ni tak berjalan dengan baik tu, lambat laun dia akan terima juga petunjuk. Jangan risaulah. Kan kita saya selalu sebut, kalau contoh bak rokok misalnya, jangan disentuh sangat lah. Biarlah dulu. Nak macam mana? Dia dah merokok sejak kecil lagi. Nak berhenti payah, biar dulu. Yang belum lagi, jangan. Itu maksud cara kita dakwah. Hak belum, tak payahlah. Nak try tak payah. Kenapa? Rugi masa dah, tak payah dah. Yang hak dah try dah ni, cubalah berhenti. Cuba try tumbuh kita usaha sikit supaya kita dapat kurangkan. InsyaAllah itu saja cara dakwah dia. Kalau kita nak bantai orang isap rokok ni, tak ada maknanya tuan-tuan, tak ada. Satu isu lah kita kata kan. Tu kenapa? Dia telah banyak sangat berada dalam kalangan masyarakat kita. Bahkan ada imam hak isap rokok pun ada. Imam kita ni tak lah kan. Ada tuan-tuan, percayalah. Ini yang kita jumpa. Tapi takkan kita nak bantai dia kan. Tak tahu macam mana. Inilah kita kata, kita cuba mengambil pendekatan yang agak berhemah sikit supaya kita tenangkan keadaan. Tenangkan keadaan. Itu sebenarnya. Lainlah kalau benda tu dah haram, tu kita kena mengambil inisiatif yang lain lah. Cara tegur pun lain lah sikit. Kena haram tak boleh lah. Tapi benda-benda yang ada khilaf sikit-sikit tu, kita cuba damaikan. Ini perkara. Betul tak tuan-tuan sekalian? Ini perkara yang pelik. Kadang-kadang ialah dalam masyarakat kita ni, institusi raja pun kadang-kadang nak dipertikaikan lagi. Jadi pening kadang-kadang orang ni, apa benda yang kita nak sebenarnya kan? Apa benda yang kita nak kan? Sedangkan Nabi sendiri daripada kalangan raja tu banyak yang Allah lantik. Nabi Sulaiman alaihissalam kan? Nabi Daud alaihissalam. Orang-orang ni orang daripada raja semua, keturunan raja, dilantik sebagai Nabi pun ada. Apa masalah kita sekarang Itu masalah yang kita kata susah. Sebab tu saya sebut tadi, banyak dalam diri manusia ni tak puas hati dengan apa yang ada. Kita nak puas hatikan kita ni, kadang-kadang payah juga tuan-tuan ni. Payah kan. Sebab tu kita tenang. Kenapa? Dakwah kita ini bukan dakwah yang bersikap ekstrim. Tidak. Dakwah kita hanya mengajak orang kepada Allah. Itu saja. Bukan dakwah yang kita nak sebut tentang perselisihan antara kita. Bukan. Tu. Cuma contoh, kalau ada satu negeri tu dia larang orang baca kunut. Okeylah, tak apalah, ada hujah, betul. Tapi sampai kita marah pada orang tak baca ni, satu benda yang tidak elok. Tidak elok lah. Kenapa? Kerana dia masih dalam peringkat yang berselisih saja. Kecil sangat benda tu. Bagi saya,
elok bacalah. Walaupun kita ada hujah pun elok dibaca benda tu. Masa yang kita ambil untuk baca tu bukan banyak pun, tak mengganggu kerja kita kan. Ataupun kita terlewat pergi kerja baca kunut ni, dan kunut tu dia punya konteks kunut tu bagus tak bagus. Takkan orang baca kunut tak ada hujah. Contoh kan, walaupun yang tak baca kunut ada hujah, ya saya terima, tapi yang baca kunut tak ada hujah ke agaknya? Agak-agak tak ada hujah ke? Tak ada dalil ke? Jangan cakap ego, tak boleh. Jangan. Yang baca kunut ni ada dalil tuan-tuan, bukan tak ada dalil. Betul tak? Ini perkara yang kita kena ingat. Itulah kita kata, kenapa yang dah baca tu kita larang, kita marah. Tapi kalau kita menyebut tentang hujah kita, itu tak apalah, sebutlah hujah. Tapi kalau ada orang nak baca, jangan kita larang. Kenapa? Biarlah, benda tu bagus, elok sangat. Kan doa tu satu kandungan yang cukup hebat, doa. Tapi manusia tuan-tuan, dia tak puas hati ni. Kalau yang dia pegang tu orang tak boleh buat macam dia. Ni payahlah nak pegang, payahlah kita nak macam ni. Lainlah saya sebut tadi, kalau benda yang maksiat tu lain, kita kena cegah lah. Itu dah benda yang jelas. Man ra'a minkum munkaran kan falyughayyirhu biyadihi. Ini jelas kan. Tapi kalau benda yang bersifat macam tadi, perselisihan khilafiyah, tapi tak perlu dibesar-besarkan sangat kan. Lagipun kadang-kadang tuan-tuan sekalian, baiklah kita kata ni hujah saya baca kunut ni, ada hujah yang tak perlu baca. Okeylah, tapi kalau awak nak baca, bacalah, tak apalah. Yang penting nak suruh awak tahu saja ada dalil yang mengatakan kunut tak payah baca. Itu kan smart cara kita dakwah tu. Smart nampak dakwah kita, tak nampak ego sangat. Tak boleh baca dah sebab dalil ada mengatakan bahawa kunut tak boleh baca, jadi semua kita larang baca, tak boleh baca mulai sekarang. Nampak hebat sangat lah kita kan. Tu. Tapi tak sehebat mana pun sebab ada dalil. Sebab tu kita kata jangan kita menimbulkan polemik-polemik yang tak begitu menyenangkan masyarakat. Tak boleh lah, tak bagus sangat. Tu. Oleh sebab tu tuan-tuan sekalian, lagipun kita sekarang, kita ulama sekarang kan, bukan ulama-ulama dulu, ulama sekarang. Jadi kita ikut budaya-budaya yang orang-orang sedang buat. Boleh kita tak menimbulkan masalah-masalah dengan masyarakat terbanyak. Ada mari orang baca, orang mari jadi imam tak baca bismillah. Adalah juga tempat-tempat masjid. Jadi orang kampung jadi nak ikut ke tak nak ikut ke, nak ikut. Ini masalah tak betul cara pelaksanaan. Orang bukan pertikaikan baca bismillah dengan tak baca. Orang tu bukan pertikaikan hak tu. Masalahnya sekarang masyarakat ni dia tak biasa dengar. Dia tak biasa dengar bila baca Fatihah baca bismillah. Jadi bila kita tak baca, orang jadi tergamam lah. Macam mana ni ustaz tak ingat ke? Orang jadi begitu. Kan nanti ada orang belakang kita subhanallah, teruklah kita ya. Takut orang belakang kita subhanallah. Jadi orang tak faham. Sebab tu kita kata tuan-tuan sekalian, tak payahlah. Sebab tu Imam Syafi'i dia pergi ke Mekah, dia tak jadi imam, dia tak imam solat, dia tak nak. Dia suruh orang Imam Malik Imam Hanbali jadi imam solat. Kenapa? Tak boleh. Kan menghormati. Bukan dia tak boleh jadi imam solat, boleh. Dia orang ulama besar kan, bukan ulama kecil macam kita ni. Kita ni tak jadi ulama kedap pun tak tahu lagi, masuk gulungan ulama kedap pun belum tentu lagi. Tuan-tuan sekalian, jangan mudah. Kenapa? Ulama tu banyak kriteria, ciri-ciri dia tuan-tuan sekalian. Ulama al-akhirah ni kata Imam Ghazali, banyak sangat ciri-ciri dia yang perlu kita patuhi. Kalau sekadar bubuh ketayak je, belum lagi tuan-tuan. Kalau sekadar ada ketayak atas kepala ni, belum lagi. Kenapa? Kerana ulama itu seseorang yang sangat-sangat hatinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ulama tuan-tuan. Oleh yang demikian kata dia, maka hendaklah merasa itu sebagai kurnia Allah. Bila orang yang
duduk dalam keadaan menuju kepada Tuhan dengan jelasnya, mengikut kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Mana yang taat dia faham, mana yang maksiat dia faham juga. Dan dalam keadaan dia mendapat nikmat, dia faham ini nikmat. Bila dapat bala, dia faham ini bala Allah. Kesemuanya ini dia menerima dengan cara apa? Cara yang baik dan benar. Dia terima hak perintah Allah dengan baik dan benar. Dia menerima larangan Allah dengan baik dan benar. Dia menerima larangan Allah dengan hati yang cukup tenang. Dia menerima, tuan-tuan. Ini yang kita kata, macam mana tu kita nak buat jadikan hati kita begitu, ya? Bukan mudah. Tak semudah itu, tuan-tuan sekalian. Begitu dengan nikmat, biar kita terima dengan hati yang baik dan redha dengan nikmat dan benar. Bala juga demikian. Tapi nikmat kita tenang, kita terima nikmat, kita tenang hati. Bila mari bala, susah hati. Ini bendanya. Kenapa bila mari bala kita tak tenang hati? Bala tu ujian lah. Tak tenang hati, gelisah, kalau menangis, merau dan sebagainya, menjerit dan sebagainya. Kenapa? Kena bala. Duit hilang kau, aksiden kau, itu kau, ini kau, macam-macam hal. Tuan-tuan sekalian, kenapa hati tak tenang? Sebab kita tak nak bala, tuan-tuan. Kita nak nikmat saja. Kalau boleh naik pangkat tiap-tiap tahun, seronok kan main, Kalau boleh naik gaji allowance, ya Allah, sukanya kita, kan? Tu. Betul tidak? Ini benda yang berlaku. Tetapi kalau tak dapat pangkat, rasa macam tak sabar. Tak sabar nak dapat pangkat ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Itu benda. Kenapa? Dia tak rasa nikmat. Dia tak naik pangkat. Itu nikmat juga. Naik pangkat, ya, nikmat juga. Tapi ada tanggungjawab yang besar. Bukan senang tu, ya. Semuanya ini ialah nikmat bala ni, kurniaan Allah untuk kita ni, untuk menguji kita. Kalau dapat nikmat, kita syukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum. Bila kita nampak bala, apa tuan-tuan sekalian? Dapat bala, kita kena lakukan sesuatu yang kita redha dengan bala ini, tuan-tuan sekalian. Barulah jiwa kita akan menjadi selesa dan tidak kita syak wasangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Kenapa? Bala itu satu rahmat juga. Tu. Betul tak? Kalau tak kena musibah, kita tak kenal lagi kawan kita. Betul tak, tuan-tuan ni? Maaflah, ni tak mengenai siapa-siapa ni, saya nak sebut saja. Kalau tak kena musibah, rasanya nak kata haram tu tak tahu lah, tapi kita tak kenal lagi saudara kita. Bila kena musibah, baru kita kenal, ya, ini saudaraku punya. Sebab waktu kita kena musibah, dia nak tolong kita, nak bantu kita, kan, nak bawa kita. Alhamdulillah. Sekarang berartinya itulah nikmat yang Allah kenakan bala ke atas kita. Jangan kita letakkan bala kita macam ni, kita letak atas orang. Sebab kamulah aku jadi gini. Memang dia ada sebab. Takkan tak ada sebab. Mesti ada sebab. Duit kita hilang mesti ada sebab. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kena curi lah. Takkan tak ada orang curi. Kalau tak ada orang curi, tak hilang duit tu, kan? Mesti orang curi tu orang jahat. Kalau orang baik, mana nak curi pula? Makna sebab lah tu. Jadi jangan kita marah kepada pencuri tu sangat. Mana marah tu boleh lah, tapi jangan terlampau. Sebab Allah nak uji kita. Kamu ni memang ada benda masalah ni. Tu. Betul tak? Sebab tu Allah pilih kamu. Duit kamu hilang, Allah pilih kamu. Banyak mana lagi duit orang lain yang banyak lagi tak hilang. Allah tak pilih mereka ni, pilih kamu. Kenapa? Ada sebab. Allah nak datangkan musibah, nak suruh kamu kenal orang. Kenal sikit orang sebelah kanan kiri, kenal. Sekarang kenal, alhamdulillah, kan? Baik, bersalam, berpeluk. Baru tahu, baru kenal dunia ni tinggi rendah, langit tinggi rendah, baru tahu bila kita kena bala. Betul tidak, tuan-tuan? Sekarang insaflah. Dengan insafnya bukan insaf saja duduk rumah, main pergi masjid lah. Jangan duduk rumah. Kan kita berkawan dengan orang masjid, main masjid lah, kan? Betul, tuan-tuan ni? Barulah kita nampak kan kita ni nak pada Allah. Ni kita nampak insaf tapi tak main masjid. Tak takut lagi macam dulu lagi. Duk rasa takut macam dulu lagi, kan? Ini budaya-budaya apa macam ni? Tak betul cara tu, kan? Tak boleh pergi masjid. Masjid tempat orang maki orang. Masjid ni mengajar cara hang orang saja.
masjid mengajar cara nak kata orang saja. Itulah budaya-budaya dulu kan tuan-tuan. Tak habis-habis lagi. Mana ada. Cuma hari tengok dekat-dekat ni, ada ke tak macam tu? Orang mengajar nak ajak pada Allah, tak ada nak kata siapa-siapa pun. Yalah, kalau ada sikit-sikit tu bukan nak kata saja, kita nak bergurau saja. Kenapa kan tak ada apa pun kan? Biasalah contoh-contoh yang kita bawa tu sebenarnya untuk menyedarkan diri kita bersama kan. Kenapa kita harus jadi panas pedihnya? Tak payah gitu kan. Oleh demikian tuan-tuan sekalian, bala nikmat ini sesuatu yang sangat-sangat sesuai dengan manusia. Alhamdulillah, sekarang kita pun syukur Allah beri bala ni. Kenapa? Allah nak tengok kita dalam macam ni, nak tengok kita macam ni, bersama-sama. InsyaAllah tuan-tuan, jangan lagi lah wala tafarraqu wa'tasimu. Ayat ni baca tahun 60-an 70-an lagi ni. Ingat dulu di Gunung Semanggul. Ingat Gunung Semanggul. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan jalan Allah, jangan bercerai-berai. Ingat ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini benda yang dibacakan dulu. Ingat. Sekarang dah nampak dah. Oh ya, betul sungguhlah. Nikmat sungguhlah sekarang. Itulah. Dah berapa puluh tahun dah. Ini benda-benda tuan-tuan sekalian. InsyaAllah, tak apalah. Ini pengajaran untuk kita selepas ni bangkit balik. Tapi ingat, jangan zalim orang. Bila kita bangkit, jangan zalim orang. Bila kita bangkit, jangan kita menyakiti hati orang. Jangan. Jaga pribadi kita tu. Kita kan nak menuju pada Allah. Ingat, kita ni bukan berjuang semata-mata untuk dunia kita ni. Tak. Kita berjuang ni, ingat landasan kita agama. Kita berjuang bukan nak dapat dunia ni secara semata-mata. Tidak. Kita nak letakkan agama pada tempatnya yang benar. Li'i'la'i kalimatillahi al-ulia. Ini perjuangan agama. Bukan nak rebut itu, nak rebut ini, nak rebut itu. Ini apa sebenarnya? Dah lari daripada kita ni, benda-benda macam ni. Nak letakkan agama pada tempatnya. Betul tuan-tuan? Ini kena ingat ya? Dah nampak macam, dah nampak bayang-bayang benda-benda lain. Jangan takut-takut Allah timpakan azab yang lebih hebat. Sudah kita tuan-tuan. Ingat tu, berjalannya kita ni apa ni? Nak meletakkan agama. Macam mana letakkan agama? Penuhkan masjid ni. Itu cara agama ini. Tapi penuhkan di stadium dulu. Itu tak tahan kita. Ini yang teruk kita. Betul lah tuan-tuan. Betul. Hak ni orang tak nak main masjid sebab duk kata kat dia lah ni. Dia faham kata kat dia. Tak, mana kata. Kita nak sebut, kita nak baiki. Ya Allah, kalau kita tak sebut nak baiki, macam mana kita tak tahu tang mana kita nak baiki? Bila kita sebut ni, tan ni rupanya hari Jumaat pukul 1 tak ada orang. Satu suku barulah ada bayang-bayang. Baru ada bayang-bayangan. 1:30 baru nampak dah penuh. Saf pertama, saf kedua adalah tuan-tuan sekalian. Bila orang azan, barulah nampak berduyun-duyun. Sampai khutbah pun ada lagi mari tuan-tuan sekalian. Kalau bola sepak tuan-tuan, perlawanan bola sepak antara Perak dengan Johor JDT contohlah. 8.45 dia main bola. Pukul berapa agak-agak masuk? 8.45 ke? Kita bagi laluan pada azan dululah tuan-tuan, insya-Allah.